Belanjawan Terengganu 2021 yang bakal dibentangkan pada 23 November 2020 oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsudin Mokhtar yang dinantikan oleh setiap lapisan masyarakat. Belanjawan ini diharap dapat memenuhi hak dan juga memastikan kepentingan rakyat terbela selain dapat memajukan ekonomi negeri Terengganu ke arah yang lebih berdaya saing sejajar dengan slogan Terengganu Maju Berkat Sejahtera. Oleh itu, marilah kita sama-sama mendengar suara dan hasrat rakyat untuk pembentangan Belanjawan 2021 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Mukmin bin Abdul Wahab sebagai Ketua Kelompok di Kampung Kebatangga, Sungai Rengas dan Padasena. Saya seorang petani. Saya buat padi sini lebih kurang 10 tahun dah lah. Jadi maknanya sini kita nak Kerajaan Terengganu memberi kebaikan lah untuk petani. Yang pertamanya dari segi saluran parit-parit lokang ke. Kalau bulan 11-12 ni kok ada banjir lah sikit. Kalau boleh tu Kerajaan Terengganu ni ambil sana lah sikit untuk kemudahan petani lah. Bajet 2021 ni Kerajaan Terengganu haruslah beri kepada petani-petani untuk memajukan industri padi ni lah. Saya bersyukur sangatlah dengar khabar Kerajaan Terengganu memberi komitmen yang tinggi lah untuk petani 2021 ni. Terima kasih banyaklah kepada MB kita dan pemimpin-pemimpin. Semoga Terengganu ni menjadi maju, berkat dan sejahtera. Assalamualaikum, saya Ahmad Syarwar bin Musa, berumur 34 tahun, berasal daripada Maneng, Kuala Terengganu. Saya mengusahakan ternakan arnab ni dah masuk tahun ke-4. Alhamdulillah, sambutan untuk peternakan anak ni semakin mendapat sambutan. Harapan saya bagi bajet Terengganu 2021, semoga dengan apa yang berlaku untuk COVID tu, ada sedikit harapan dalam bidang peternakan ni. Semoga rantaian makanan ni dapat diteruskan. Jika bajet yang akan datang dapat mempertingkatkan lagi keluaran untuk bidang peternakan ni, alhamdulillah. Sebab saya rasa keadaan sekarang penting bagi kita mempertingkatkan ekonomi, terutamanya daripada sumber peternakan dan pertanian. Sekarang kita sedang kolaborasi dengan company daripada Perancis untuk memasukkan baka hybrid. Dalam bulan 1 insya-Allah kita akan dapat induk daripada Perancis. Dan harapan kita untuk dalam bidang peternakan ni semoga dapat bantuan dari segi marketing ataupun dari segi publicity. Alhamdulillah jika itu yang dapat diberikan. Terima kasih kepada kerajaan negeri kerana membantu kami peternak-peternak kecil. Semoga dapat diteruskan pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif bin Mazin, merupakan pengusaha kepada Popis di Batu Rakit. Saya telah menjalankan perniagaan ini selama 4 tahun. Jadi saya mengajak semua anda di luar sana untuk datang dan singgah ke kedai kami yang terletak di Batu Rakit, boleh waste Popis MY untuk sampai ke sini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Terengganu atas pelbagai sumbangan dan sokongan yang telah diberikan sepanjang saya berkecimpung dalam dunia perniagaan ini. Dalam masa 4 tahun ini telah banyak pihak Kerajaan Negeri Terengganu, terutamanya dari pihak Yayasan Pembangunan Usahawanan iaitu YPU Negeri Terengganu sendiri, yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan juga ilmu kepada saya dalam memperkembangkan lagi saya punya perniagaan ini. Jadi di sini saya berbesar hati dan juga berharap dengan isu pandemik yang telah melanda negara kita sejak bulan Februari lalu, dan juga semestinya memang usahawan-usahawan di negeri Terengganu ini sendiri memang terkesan dengan pandemik tersebut. Di company dan juga perniagaan saya juga sendiri mengalami kesan tersebut, di mana secara totalnya saya telah tidak berniaga selama sebulan masa PKP 1 dan PKP 2 itu. Jadi di sini saya berharap agar pihak kerajaan negeri dapat membantu kami usahawan-usahawan dan juga peniaga untuk bangkit kembali daripada isu pandemik ini. Ada yang totally stop, ada yang baru nak bangun balik, ada yang masih merangkak untuk cari rentak semula untuk meneruskan perniagaan mereka. Saya di sini berharap jika pihak kerajaan dapat menambahkan lagi program-program ataupun input-input yang boleh meningkatkan ilmu di kalangan usahawan dan juga peniaga. Contohnya dari segi platform digital, saya di sini sangat menekankan aspek digital, di mana pada zaman sekarang memang secara totalnya saya sangat bersetuju pemasaran digital itu
amat penting dalam dunia sekarang ni. Daripada segi kita punya pengurusan perniagaan, kita punya accounting, management juga, jika boleh pihak kerajaan dapat menyumbangkan program-program yang boleh membantu peniaga-peniaga kecil di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Norizan binti Tuan Long, merupakan pengurus wilayah Timur Amanah Raya Berhad. Berkenaan dengan bajet 2021 untuk Kerajaan Negeri Terengganu, serba sedikit saya ingin menyentuh berkenaan dengan infrastruktur rakyat Negeri Terengganu, sama ada di kawasan pedalaman, pinggir bandar dan juga bandar. Okey, salah satunya saya minta pihak kerajaan negeri supaya lebihkan pemantauan terhadap perparitan, khasnya di kawasan Kuala Terengganu sendiri. Banyak kawasan ataupun banyak don yang masih mengalami sistem perparitan yang tidak memuaskan. Selain daripada perparitan longkang, saya nampak dari segi pokok-pokok yang berada di pinggir bandar dan di dalam bandar, maksudnya mungkin pokok-pokok lama, harus dibuat pemantauan secara berkala, sama ada tebang atau sebagainya. Selain daripada itu juga, saya mohon pihak kerajaan negeri mengambil langkah lebih serius untuk penurapan jalan-jalan kecil, sama ada di kampung ataupun juga di pinggir bandar ataupun di bandar, yang mana kita lihat ada lagi jalan masuk yang masih berlopak dan orang kata masih digenangi air. Begitu juga jalan-jalan utama ada yang masih berlubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Ismail. Saya mewakili kumpulan wanita di negeri Terengganu. Jadi ada beberapa hasrat daripada kami yang mungkin boleh diselaraskan bagi menepati bajet Terengganu 2021. Kami golongan wanita terutamanya memerlukan bimbingan dari segi ilmu perniagaan daripada kerajaan negeri. Contohnya, kalau kita lihat kitaran masa suri rumah terutamanya, dia berada di rumah. So saya nampak di situ kita boleh menggunakan peluang itu untuk suri rumah mencari pendapatan. Sekarang zaman IT, so saya nampak satu peluang untuk suri rumah buat pendapatan melalui bisnes online. Cuma masalah sekarang, golongan wanita tidak tahu ke mana arah untuk kita tuju. Jika ada hebahan ataupun info daripada WebU, hebahan secara menyeluruh lah, tentang macam mana kami nak menambah pendapatan melalui online. Contohnya, kami dibimbing untuk hadir ke kelas perniagaan melalui talian, kelas FBX. Di samping tu, mungkin boleh dibuat khusus untuk meningkatkan kemahiran diri. Contohnya, mungkin suri rumah boleh hadir kelas jahitan, kelas masakan. Satu lagi, apa yang saya nampak, mungkin kerajaan boleh menyalurkan bantuan berbentuk data internet. Sebagaimana yang kita faham, perniagaan melalui internet ini memang memerlukan data lah. Di mana saja mereka berada, mereka boleh akses internet, mereka boleh iklankan produk mereka, so tidak berlaku perbaziran masa.